Assalamualaikum. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Apa Doktor, khabar? kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi Dengarlah. kita. Dengar pasal kami di Malaysia ni tengah Dengar hari-hari pun berbunyi. anybody affected from your family ke friends? Ada yang affected, tapi duduk di kondo lah. Jadi kondo tu sampai naik ke tingkat 2. So nasib baik kondo tingkat atas. Okey. Jadi maknanya yang duduk tingkat 1, 2 tu memang kena lah. Teruk lah. Boleh bayang tak kondo boleh naik sampai tingkat 2 apartmen. Betapa tingginya. Di Puchong. Ya, I think Puchong memang badly affected. InsyaAllah. Okey, okey, Fana, kita boleh mulakan lah insyaAllah. Alhamdulillah. Kepada semua sisters yang join kita pada malam ni, Alhamdulillah, thank you so much for joining us untuk Conversations with Dr. Ha. Buat kali ke 6 atau 7 rasanya, Alhamdulillah. Keempat rasanya. Keempat ya. Mungkin yang lain tu bukan dikira conversation tu. Okay, sorry. Tapi kita conversation juga dengan Dr. Ha. Alhamdulillah. Okay. Dr. Ha for always spending time with Nizan. Jadi itulah kita malam ni bincang, rasa agak kekok sebab kita tengah mengalami satu lagi pandemik ataupun keadaan yang sangat teruk dekat Malaysia sekarang, especially West Coast lah ya. Dekat East Coast kita tak ada dengar berita macam Kelantan. Kelantan dengar ada sikit kat Kelantan. Dekat Kelantan hujan memang katanya untuk hari ni lah dia patutnya di sana, tapi itu kalau ikut dia punya ramalannya. Tapi dan Alhamdulillah di Lembah Kelang ni sehari ni dah kira tak hujan, jadi bolehlah adalah air tu bolehlah. Bayangkan kalau masih lagi turun kan dari taburan hujan tu, maybe dia add on to the volume of water itulah. Jadi Dr. Harun tadi ada buat live dengan Puan Azlina Rozi, kita punya pakar psikologi klinikal. Lebih kepada macam bantuan kecemasan psikologi lah yang patut kita berikan ya. Jadi mungkin kita buka yang macam tu dulu, maknanya sebelum kita pergi pada topik kita, which I think ada relationnya dengan apa yang sedang kita alami ni juga. Jadi tapi buat masa ni yang paling penting adalah untuk kita yang terkesan itu supaya mendapatkan pertolongan kalau dirasakan rasa terkejut itu teramat sangat hingga kan kita sangat traumatized kan, dan itu selalunya akan menyebabkan emosi kita terganggu lah, dan kita rasa penat, kita rasa al-maklum lah ya, kita mungkin terutama yang kena berpindah sebentar di pusat pemindahan sementara tu kan, kita kehilangan keselesaan kita, privacy kita ya. Dan itu belum lagi kita fikirkan rumah yang kita tinggalkan tu nanti macam mana keadaannya, kerosakan yang terpaksa kita hadapi, mungkin juga dengan kereta, kenderaan dan sebagai academician. Dr. Har ingat harap-harapnya para pelajar Dr. Har yang tengah buat masters ke PhD ke, yang dia punya data dekat dalam laptop tu kan, harap-harapnya dia buatlah backup dekat cloud ke apa, sebab yang itu tu satu lagi yang pasti akan memberi kesan lah kan kepada kita punya perancangan kita kan. Dan not to forget that kita masih lagi di dalam pandemik COVID-19 yang masih belum kita tangani dengan orang kata sehabis baik lagi. Kita belum menang pun lagi kan, kita belum get out of it lagi. So ini semua adalah satu yang betul-betul menguji kita lah. Tapi yang satu lagi yang penting Hana adalah macam yang tidak terkesan secara direct. Tapi kita, apa yang harus kita katakan kepada rakan-rakan kita ni kan. Jadi yang paling penting tadi Puan Azlina katakan, dia ada kita kena look tengok dulu apa benda yang kita boleh bantu. Kemudian yang kedua tu listen, kita kena betul-betul dengar sampai habis. Dengar, jangan cepat nak mencelah-celah ataupun kita berikan kita punya pandangan, kita punya khutbah, kita punya tazkirah
kadang-kadang tu agak keras juga atas kira kita tu, kita katakan yang ada kemurkaan Allah ke atas kita tu semua mungkin kita kena reserve lah kan, sebelum bukan sekarang masanya. Jadi kalau tajuk yang kita nak bincang hari ini ni, Hana, she earns more, so what kan ya. Sebenarnya kita melihat kepada dalam konteks keuangan ya, keuangan peribadi, keuangan keluarga khususnya. Okay, and macam Mizan, kita selalu bincang tentang sisters yang mungkin ya belum berkahwin ataupun ya dah memilih untuk hidup sendirian kan. So selalunya dalam konteks financial tu mungkin agak kukuh di situ, tapi mungkin yang juga memberikan impak pula kepada orang di sekitar kita. Itu satu. Ataupun yang bekerja kan, Fana, yang ada kerjaya dan dengan pasangan tu dia punya gaji bulanan, contohnya pendapatan bulanan tu lebih banyak lagi daripada pasangan dia. Jadi itu yang kita kata so what, apa yang nak kita bincangkan. Cuma Dr. Han mungkin nak kaitkan dengan banjir ni ataupun kalau adanya kecemasan sebegini bagi keluarga yang dual earners kan, dua-duanya mempunyai punca pendapatan, selalunya mereka boleh menangani isu ni dengan lebih orang kata lebih kesannya mungkin tak berapa berat as compared tu kalau mungkin ada single earner je kan, di dalam keluarga tu kan. Jadi dalam konteks ini tak apalah kalau isteri tu bergaji banyak ke, maka kat situ dia ada banyak reserve, dan selalunya reserve ini akan menampan ataupun akan menyerap segala tekanan ketika berlakunya krisis-krisis seperti hari yang minggu ni lah yang kita hadapi ni. Yes. Okay, saya just nak buka ni lah untuk audience. Kalau yang nak bagi buka soalan tu, maaf ya kami ada sedikit masalah teknikal dalam comment function. Jadi boleh buat tanya soalan. Siapa-siapa yang ada soalan nanti sepanjang perbincangan yang penting hari ni, boleh tanya mengikut portal ataupun persoalan tu lah. Soalan, insyaAllah saya akan ambil soalan tu. Kalau kat komen dia turn off somehow, saya tak tahu kenapa. Alhamdulillah Dr. Ha, saya rasa topik ni memang penting, and tambah lagi kita dalam krisis pandemik yang masih belum over kan. Omicron kalau di belah utara, hemisfera utara ni memang dah ada semula penutupan kecil-kecilan oleh institusi-institusi yang nak berjaga-jaga. Jadi banyak kesan kepada pasaran buruh ataupun labour market, and then memang akan mengubah sangat-sangat rupa bentuk pendapatan isi rumah sesebuah keluarga. Jadi kalau keluarga tu suami mungkin dulu pendapatan lebih tinggi melalui bisnes dan sebagainya, kan kadang-kadang kita buat macam tu. Suami ada bisnes kan yang ambil risiko, isteri mungkin yang kerja tetap kan, kerja ataupun dari dulu dari start, tapi ini yang menarik kita akan bincang nanti mengikut kadar dapatan kajian. Dia berbeza kan bila isteri tu mula gaji naik ataupun sejak kahwin memang dah gaji lagi tinggi, yang dia lain sikit lagi efek dia. Kita akan bincang lah perkara tu kan. Jadi saya rasa perkara ni sangat penting sebab memang dah mengubah sejak pandemik terutamanya, dah mengubah rupa bentuk isi rumah, pendapatan isi rumah, dan kita berminat dalam 3 aspek lah. Satu, aspek orang kata kemampanan perkahwinan tu sendiri kan. Kalau isteri earn lebih banyak kan, apa impak pada perkahwinan. Kedua, pertama sekali apa impak atas psikologi lelaki. Ada beberapa sebab. Lelaki ni dia bukan dia je, dia ada masalah society juga kan. Kalau dia okey pun kadang-kadang mak ayah dia tak okey dan sebagainya kan. Jadi satu, kesihatan mental lelaki. Kedua, impak kesihatan mental lelaki tu kepada perkahwinan tu sendiri lah. Dan ketiga, dia efek pada mungkin anak-anak lah dalam keluarga tu ataupun orang sekeliling lah.
anak ataupun keluarga sekeliling yang mungkin ditanggung jugalah oleh isteri tu. Sebab ada je kes yang di mana ahli keluarga suami tu juga yang ditanggung juga oleh isteri tu kerana dia yang membawa pendapatan lebih tinggi. Jadi kita bincang dalam 3 aspek tu lah buat Dr. Ha. So pertama sekali kita ajukan soalan kepada Dr. Ha. Apa yang ialah mengikut pengalaman Dr. Ha dan pembacaan kan, kita ada satu paper ataupun pendapatan tapi menggunakan data United States, US. Jadi mungkin kita perlu ada juga pekaji-pekaji sosial kat sana, kat Malaysia untuk kaji menggunakan data Malaysia lah, ataupun kita collect data dari Malaysia. Apakah impact wanita yang berpendapatan, tak semesti gaji, berpendapatan, mungkin buat bisnes kan, yang lebih tinggi dari suami ke atas ke atas psikologi mental si suami. Baik, okey. Yang tu sebabnya kita pilih tajuk ni kan, Fana, sebab kita ada terjumpa satu kajian yang terbitkan baru saja, saya rasa 2018 ke 2019 begitu. Kajian yang dibuat oleh economist sebenarnya, researcher daripada University of Bath, UK. Tapi dia yang dikaji tu adalah pasangan suami isteri di US. Dan kajian tu sebenarnya cukup lama dan cukup besar lah untuk memberikan sedikit memberikan gambaran. Yang dikaji adalah khusus dalam konteks kesihatan psikologinya, tekanan yang dirasai oleh pasangan, khususnya pasangan lelaki lah dalam konteks ni. Saya tak tahu apalah sebenarnya yang menyebabkan mereka buat kajian tu, tapi yang menariknya saya Dr. Ha tak menduga tau dapatan dia begitu. Sebabnya mungkin di US tu kita anggap mungkin the society atau masyarakatnya mungkin lebih terbuka lah. Tapi macam Fana kata tu, kalau buat di Malaysia, Dr. Ha rasa mungkin kita boleh replicate kata dapatan yang sama juga, tapi mungkin kadar tekanan tu agaknya lebih tinggi ke lebih rendah ke, wallahualam ya. Tapi dalam kajian tu dilihat apabila pasangan suami isteri ni mula-mula sekali dilihat dari sudut pendapatan suami dibandingkan dengan pendapatan isteri dalam konteks kewangan keluarga tu. So katalah bilangan 100 itu adalah pendapatan isi rumah tersebut. Jadi berapa persen yang disumbangkan oleh suami atau isteri. Jadi di peringkat awal lagi dia dah lihat ada ini contohnya kita lihat suami yang mungkin pendapatannya 1% tu daripada dia saja, sebab isterinya memang tidak mempunyai pendapatan. Jadi this is single earner, 100% husband saja. Jadi apabila dilihat memang dia ada pada tahap tekanan yang agak tinggi juga. Skor dia. Okey. Kemudian dia orang lihat pasangan yang isteri menyumbang lebih kurang 10%, suami 90%. Sekarang ini sumbangan isteri dah ada dah. Tapi 10%, tapi itu pun dah cukup signifikan untuk memberikan tekanan yang rendah yang mana menurun tekanan tu daripada pihak suami. Suami mungkin mula merasa isteri dia boleh membantu kan. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Bila bertambah pula isteri 20%, suami 80%, dia lagi turun. Okay? Isteri 30%, suami 70% pun turun juga. Okey, sampai satu tahap di mana isteri 40%, suami 60%. Di sini dia dapat dia dah dekat. Dan rupanya Dr. Ha, sorry kita tak nampak perspektif sikit. Maknanya kalau dalam 20,000 katalah suatu keluarga tu pendapatan isteri rumah dia nak buat senang 10,000 lah ya. Okey. Kira isteri bawa 4,000, gaji isteri 4,000, gaji suami 6,000 macam tu. Okey. Itu didapati tekanan yang paling rendah yang dia akan dapat. Tapi lepas daripada tu, apabila isteri menyumbang lebih daripada 40% tu, maknanya isteri sekarang ni dah 4,500 atau 5,000 juga, dan suami pun 5,000, dia punya tekanan mula naik.
Ya, Mental suami. Ya, lepas tu kemudian katalah isteri pula ya 60%, suami pula 40%. Dia mula mengecil kan. Bahagian dia tu akan tekanan tu lagi tinggi hinggalah kalau misalnya 100% isteri dan dia 0%, maknanya dia tidak ada pendapatan ya, maknanya macam mungkin in between jobs atau sekarang ni lah memang bisnes tak berjalan langsung contohnya. Masa tu tahap tekanan suami tinggi dan ketinggian skor itu lebih tinggi daripada peringkat awal tadi yang mana dia sendiri 100%. Jadi maksud dia bila isteri yang maknanya punca pendapatan tu 100% daripada isteri, tekanan ke oleh suami di dalam kajian ini paling tinggi. Sangat tinggi. Jadi pada pandangan Dr. Hadir, jarang tau Dr. Hadir tengok satu kajian yang ada macam shape hyperbola ni kan, dia macam turun lepas tu dia naik macam U kan, U shape kan. Jadi itu satu. Dan antara kalau kita baca paper tu, Syirda ni yang buat paper ni, dia kata antara faktor yang paling ketara adalah faktor expectation ataupun jangkaan dan juga tekanan itu daripada masyarakat ya, daripada kita punya traditional punya cara berfikir yang mana lelaki mestilah jadi breadwinner ya, mesti yang membawa gaji yang lebih untuk menyaras keluarga. Sebab didapati pula kalau misalnya dia peringkat awal lagi memang isteri itu bergaji lebih daripada suami. Sebelum kahwin tak tahu. Sebelum kahwin pun. Tapi dia orang kahwin juga dengan sepenuh kesedaran bahawa isteri itu memang gajinya lebih dan ialah dengan bertambah usia perkahwinan tu memang suami tak boleh nak catch up lah. Tapi bila yang pasangan lelaki yang ini dia tidak ada pun tak ada pun pattern ini. Dia punya tekanan sama je. Ya, dia tidak naik pun. Jadi mana lagi banyak isteri contribute pun walaupun dia pun ada contribution lah, contohnya taklah kosong kan, itu macam biawak hidup lah agaknya kan. Tapi sentiasa isteri itu yang lebih tekanan ini tidak mempunyai pattern yang sama. Jadi mungkin ni maknanya pasangan yang memang isteri mempunyai pendapatan yang lebih dari awal, rasanya pasangan dia memang adapt to that. Dia tak ada rasa nak compete, dia mungkin tidak rasa ego dia tercalar, ya, apa nanti orang lain kata, contohnya begitulah. Wallahualam, saya Fana pun baca paper tu, apa agaknya komen Fana pada paper tersebut? Jadi dia berdasarkan data lah, jadi kita ni tak adalah bercakap kosong ikut perasaan kan lah. Tapi mungkin ada yang dalam kita punya Ajilaf hari ni yang sendiri mengalaminya ataupun yang melihat dalam keadaan keluarga lah, maknanya mak ayah ataupun pakcik saudara, makcik saudara kan, dan mungkin kita ada orang kata data yang lebih kualitatif lah, maknanya kita nampak lah. Jadi of course setiap keluarga tu lain ni, susah nak cakap. Tapi secara kajian ni dia melibatkan dalam 6,000 isi rumah. Ya. Banyak sangat. Besar tadi tu. Kalau Malaysia kalau kajian pendapatan ni biasanya kalau kat Malaysia tu dalam 50,000 dia punya isi rumah tu lah, banyak lah isi rumah. Tapi ni kira 10% daripada kajian biasa, maknanya sangat besar kan. Kalau kita buat banci tu dah tahu kan 50-60,000. Jadi kalau ni dalam 6,000 dia dalam 10% isi rumah tu. Jadi ramai lah kita nak sebab ni satu kajian sosial. Bukan kajian ekonomi. Jadi dia sangat susah nak dapat data ni. Jadi kita boleh dan dia longitudinal. Pada pandangan Dr. Hadir lebih kurang 15 tahun dia ikut pasangan tu. I see. Jadi kalau dari sudut kajian dia bukannya cross sectional. Dia bukan kat situ saja dia slice. It's longitudinal and prospektif sebenarnya lebih kuat untuk mengkaji tentang causatif ya, apakah penyebabnya, begitu itulah kalau dalam konteks kajian kuantitatif ni. Itulah. Saya tak rasa kita di sini berbincang, kita boleh include perasaan juga lah. Sekarang ni kita belum lagi berbincang perasaan, pengalaman sendiri, pemerhatian ni. Jadi kita masih bercakap menggunakan data. Dan lagi satu yang saya perasan dalam paper tu yang Dr. sebut tadi kan, yang sangat menarik. So pertama sekali dia U-shape, maknanya stres, kadar tekanan mental suami
dia turun dulu, maknanya kalau isteri tu langsung tidak earn apa-apa juga menyebabkan stres yang lebih tinggi dari isteri earn 40%. Jadi kalau isteri earn 4,000, suami earn 6,000, dia lebih tenang berbanding kalau isteri earn zero. Itu satu dapatan yang sangat penting sebenarnya. Itu bermakna ada maknanya ada maklumat kat situ. Dan keduanya, kalau tadi kalau dah kahwin awal dah tahu isteri lebih tinggi, tekanan suami tak meningkat. Maknanya dia dah tahu. Tapi yang ketiga juga yang saya nak bangkitkan juga di sini ialah faktor lah. Jadi faktor ada dua, luaran dan dalaman. Kertas tu membincangkan sebabnya. Apa sebabnya? Jadi salah satu sebab utamanya masyarakat lah. Jadi suami tu dia rasa pressure bila gaji isteri meningkat kerana memang ada expectation dalam sesebuah keluarga ke atas sebuah keluarga oleh masyarakat dalam konteks gaji ni. Dan keduanya dalam faktor dalaman. Dan yang disebutkan faktor dalaman tu ialah faktor di mana dia menggunakan perkataan bargaining power. Jadi bila kita gaji lebih tinggi daripada suami, dia jadi macam bargaining bahasa lain macam ni. Kuasa tawar menawar itu. Kuasa tawar menawar. Jadi macam bila kita stres tu kan terkeluar lah kan perkataan saya yang bawa yang beli ni kan, saya yang isi peti air, saya yang jadi bila keadaan marah tu kita tak tersebut benda tu kan. Jadi macam di situ ada maklumat juga. Maknanya mungkin kita bincang pasal psikologi lelaki, tapi peranan wanita tu kalau dia yang lebih banyak, mungkin Dr. boleh kongsi peranan dari segi wanita lah, sebab kita sekarang ni secara fakta je gaji naik suami naik, tapi perkahwinan ni dia melibatkan perasaan semuanya, jadi dia konteks, dia bukan data je. Yang kita tahu suami memang lagi tinggi gaji isteri, bukan lagi tinggi gaji isteri lah, lagi tinggi pendapatan isteri sebagai proportion ataupun bahagian dalam isi rumah, lagi dia stres. Tapi jadi kita bincang pasal praktikal ni pula, macam mana hubungan suami isteri tu lah sendiri kalau itu berlaku. Sebab kita kalau isteri perempuan ni, kalau dah gaji tinggi, kita akan nak tolak sebab dia lebih baik untuk keluarga kan, boleh hantar baik dan sebagainya. Jadi mungkin suami pun mula-mula okey je kan. Jadi macam mana kita punya itulah gerak kerja dalam sesuatu keluarga. Okay. Fana, okay. Dr. Han rasa mungkin kali ni kita go kualitatif sikit, tapi mungkin dalam konteks ni Dr. Han nak minta izin macam referring to my own experience contohnya kan. So kira Dr. Han jadi respondent, let's say you are the researcher kan kiranya. So Dr. Han kena relate juga. Dalam kajian ni Dr. Han nampak mungkin ada yang memang daripada awal isteri memang gaji dah banyak dah. Mungkin yang ni kita lihat mungkin isteri yang umurnya significantly older than husband ni contohnya. Husband dia mungkin baru grad macam tu. Isteri ni mungkin 5 tahun lebih lebih senior dan memang gaji dia dah memang pada tahap yang tertentu. Sekarang pun dah ramai juga kan yang berkahwin dengan kesenjangan umur yang begitu kan. Jadi kalau in the first place suami ni memang dah tahu dia takkan boleh catch up je lah kan dan kalau mungkin dia berkahwin tu dia dengan segala orang kata kesedaran bahawa takkan akan berlakulah gaji dia ni mungkin melainkan rezeki yang luar biasa, tapi isterinya pun memang meningkat saja kan. Jadi di situ agaknya dia sudah menyediakan diri dia, isteri juga sudah tahu suaminya takkan dapat nak catch up dengan dia. Jadi dia tidak banyak berbalah dan berkonflik dalam konteks itu. Sebab mungkin I'm sure memang dah ada perancangan perjanjian pembahagian dan kesekufuan itu dan kesefahaman itu jadi itu yang mungkin menyebabkan kalau misalnya tidak ada banyak yang berlaku suami isteri pun memang tidak memberikan tekanan you kena belikan air ni, you kena ni, jadi dia pun relax lah kan. Tapi katalah yang ini Dr. Han nampak
apa kata satu keluarga ya, dalam tempoh perkahwinan itu bermula dengan ya mungkin isteri dengan suami itu gajinya sama. Ya samalah dia punya gaji dia kan, macam okey, katalah dalam konteks Dr. Han, penjawat awam juga dengan ustaz pun masa tu dia mula mengajar, so gaji kami sama. Ya samalah sebagai skil ya penjawat awam graduan ya sarjana muda ni. Tapi mungkin skim Dr. Han sebagai yang lebih kritikal dalam bidang perubatan dan kesihatan, dia punya tangga gaji dia lain kan. Jadinya dia punya dan banyak allowance dia lah. Ya Dr. Han ada on call allowance semua-semua tu. Jadi kita dah mula nampak mungkin sebagai pegawai pendidikan, dia punya naik itu tak secepat Dr. Han contohnya kan. Jadi daripada situ kita dah mula lihat adanya perubahan yang mula besar lah kan. Kemudian Dr. Han masuk dalam skim pendidikan tinggi. So yang itu pun dia bila kita sendiri dah dapat masters kita, PhD kita, dia adalah kenaikan yang begitu kan. Jadi so apa yang berlaku kat situ, mungkin sekiranya kita tidak mempunyai banyak persediaan ya untuk berhadapan dengan phenomenon she earns more ni. Jadi mungkin kat situlah saya rasa dari sudut tekanan ya kepada pasangan suami itu mungkin akan sangat memberi kesan ya. Soalan Fana tu sangat penting. Rasanya itu mungkin kita pada Dr. Han lah, kita kena terima hakikat tu. Ya, kita mungkin boleh kata tak boleh, sepatutnya lelaki moden tak payahlah rasa threatened dengan ni. I think okay, we can argue that, tapi let's make it this way. I think this is part of the primitive brain juga. Ya, maknanya yang rasa apabila ar-rijal qawwamun 'ala nisa tu, dia ada dalam DNA dia that I should be earning more to serve my family gitu. Tapi dalam konteks ni kita kena lihat juga ya. Rezeki itu Allah yang menentukan. Dia datang untuk keluarga tu datang daripada saluran yang mana, itu yang Dr. Har pegang selama ni ya. Kalau dia datang daripada suami pun kena dibelanjakan untuk keluarga. Kalau telah didatangnya daripada Dr. Har pun, walaupun ya, isteri mungkinlah tidak diberikan tanggungan untuk menyara, tetapi dalam konteks ya ajaran agama kita, apa yang kita berikan ya kepada keluarga itu adalah sedekah kita, dan sedekah yang paling aula adalah sedekah kepada ahli keluarga kita sendiri. Jadi so oleh sebab itu dia macam kita, itu sangat penting untuk memastikan kita tidak mengungkit ni ya kita dan juga kehilangan tak patut jadi ya, dan kehilangan hormat terhadap suami kita ni. Ya, kadang-kadang yang ini berlaku. Okey, Dr. Han mungkin nak kena cerita something yang melalui cerita kita lebih faham agaknya kan. Dr. Han waktu awal mungkin awal lah, bukan Cifat lah bawa anak seorang. Mungkin Dr. Han tengah pregnantkan Syamil macam tu lah. Dr. Han memang ya ada bibik yang Dr. Han memang ajar lah, kalau ada barang-barang dapur yang dah nak habis tu dia akan list kan. Kemudian dia akan letak dekat fridge tu. Cerita ni Dr. Han selalu dah ada dah, mungkin order yang dengar. Dan cerita ni Ustaz tu memang dah kata boleh endorse, boleh bagi cerita ni untuk pengajaran khusus ni bila kita cakap tentang topik ni. So Dr. Han pula bila nampak je Sri Ningsih ni Ning letakkan dia punya list tu, kicap. Dr. Han selalu katakan dekat pantry tu, kalau kicap selalu ada 2 botol, kalau dah guna 1 kita kena top up macam tu lah. So tak adalah sampai kering habiskan. Telur pun kalau tinggal lagi 5 biji macam tu dah kena cakap dah contohnya kan. So dia akan adalah list tu, and I enjoy seeing that list sebab boleh ada reason nak pergi shopping kan, nak tolak troli tu kan. So and then tapi itulah dia kan kepentingannya kita ada ibu ya, ada orang tua kita ya, tengok datang ke rumah kita. My mentor observe this. Mak Dr. Har dia tengok kan. Sampai tu hari tu dia nampak Dr. Har ambil list tu kan. Dr. Har dia kata senarai tu kena bagi Zul yang beli. Lepas tu Dr. Har kata tak apalah, suka nak pergi nak shopping. Yelah, tapi itu tanggungjawab Zul tu nanti. Kan itu memang kerja tanggungjawab dia. Dia yang kena siapkan untuk rumah ni kan. Lepas tu Dr. Han kata okey lah macam tu. Dr. Han letakkan list tu betul-betul dekat, I'm sure lah kalau dia buka tu kan mesti nampak list tu. Sebab Dr. Han letak dengan fridge magnet tu kan.
3 hari 3 malam list tu kat situ juga. Masa tu Dr. Har rasa alarm sikit. And I cannot blame him tau. Maknanya dia tak rasa dah tu tanggungjawab dia. Because dia rasa this list memang dia tak pernah nampak pun list. So Dr. Har pula dah rasa macam macam mana nak suruh dia kata list tu you lah yang kena beli kan. So Dr. Har cakap lah dengan masa tu training saya dah cakap lah dah Kak dia kata telur tu dah tinggal 2-3 biji je lagi kan. Nanti kan pagi memang ambil sarapan dengan telur kan 2-3 kali seminggu tu je. Atau okey, ni akak tak sempat nak beli ni. Boleh tak cakap dengan ustaz minta dia yang belikan. So agaknya Kak Har tak cakap direct tau. Kak Har kena jugalah sebenarnya kan bila Kak Har kata oh my god. I know I was to be blamed sebab Dr. Har yang spoil him. You know, I spoil him, you know. So petang tu Kak Har balik lepas kerja, Kak Har cakap dengan Mak Kak Har, tak apalah Zul sibuk apa je. Dia kata Zul yang balik dulu kan. Har balik pukul 5, pukul 6, Zul pukul 3 dah sampai rumah mana-mana. So terus bila petang tu dah tengok siap dah. Dia beli beras ni. Tu satulah yang Dr. Har rasa syukur sangat. Ustaz Zul ni dia barang-barang dapur ni dia cukup pandai. Sebab mak dia train dia tau. Jadi so tengok dah siap dah. So Masya Allah kan. Dia memang Alhamdulillah lah. Good lah hati kita. Good settle. Lepas tu Dr. Har tak pernah jumpa list tu. List tu ada je. The next thing dah tak nampak dah. You know? Sampailah satu masa tu Dr. Har pun tak tahu beras apa yang dia beli. Lepas tu kicap apa. Semua tu lah kan. And I feel macam I ni bukan wanita solehah lah. I tak tahu apa benda yang ada. Rumah kan. Because that used to be my department and my territory kan. Lepas tu dah telefon mak lagi. Mak I rasa macam tak apa-apa. Tak entahlah kan pasal benda-benda dapur ni betul memang kata kenapa Zul tak beli kan. Tak Zul beli semua sampai Har pula yang tak tahu dia beli beras apa tu memang dia tanya cukup tak semua cukup udahlah Har kata kita orang perempuan ni memang permaisuri dalam rumah tu dia kena siapkan aja. Masa tu I kata okay I love my mother kan for reminding me that. And then satu kali tu kan Dr. Har nampak list tu, lepas tu the next day dah tak ada dah list tu. Dan Dr. Har tak tahulah dia dah beli ke tak beli. That was maybe 2 or 3 days later. Dr. Har ada balik daripada program dalam kereta. Actually dalam kereta tu tempat yang paling sesuai untuk berbincang. Khususnya kalau kita nak confront each other for something. Sebab lagi tu you are not facing each other tau. Kita pandang depan kan. Yes. Tapi janganlah overwhelm sangat nanti masuk gaul lah pula kan. So dah ingat masa tu balik daripada program mungkin pukul 10.30 kat pukul 11 macam tu dengan lampu jalan berbalah-balah tu kan dia tanya abang semalam nampak ada list barang-barang kan tak abang dah beli? Dah lah dia kata abang dah beli dah dia kata. Ingat sangat dia cakap beras tu boleh beli yang beras biasa, beras wangi pun beli juga. Kalau tak nanti kan beras wangi je nanti lembik dia kata. He's really good with this all this stuff. Telur itulah satu kan. Dr. Har rasa sangat syukurlah tentang tu. Really thank mak mentua Dr. Har for training his boys. And then telur abang beli yang grade A tu satu papan tu dah abang beli. Lepas tu kicap dah semua dah lah dia kata kan. And then masa tu Dr. Har tengok muka dia di bawah bala-bala lampu tu kan I can see how satisfied he look. Dan muka dia tu kan rasa nampak macam so proud of himself sebab berdapat sara dan bagi makan Dr. Halina ni kan. Dan masa tu Dr. Har terasa Allah ya Allah ampun ya Allah for taking this away from him for so long. Bila kita niatnya memang baik sebenarnya kan kita nak tolong and kita pun earning more contohnya kan kita rasa kan tapi you are not helping sebenarnya tahu sebab especially pula kita pula ditambah pula dengan sarcasm kita dengan kita punya perli menyindir ataupun kan buatkan dikecil-kecilkan lagi which is definitely bukan akhlak yang baik lah kepada sesiapa pun khususnya kepada suami kita kan jadi so masa tu Dr. Har kata okay ya Allah I would not take this away so to be honest kan Fana sampai hari ni I do not know janji kena siap aja. Apa betul semua dah beli. And you have to trust him.
you have to trust your husband that he can fend for you. You know, dia boleh sara kita. Okay, so oleh sebab tu Dr. Han rasa department tentang makan minum ya, pakai mungkin kita kata, I memang kata tak apa pun tak payah beli. Sebab bila dia beli tu, aduh I nak pengsan dia punya taste tu kan. So tak payahlah kan. tapi dia dekat sekolah atau kat pejabat tu ada orang belikan baju-baju yang tu dia akan tanyalah nak tak, boleh juga. Lepas tu nanti dia bawa balik lah 4-5 tu, so pilih satu. Lepas tu kebetulan adik yang jual tu pandai juga buat baju kan, and then I just bagi my contoh. So selalunya Dr. Han dapat yang dah siap. Ustaz lah yang beli tu, lepas tu dia bayar sekali tailor tu, Dr. Han tu siap je baju tu. So itu cara baju lah pula kan. Tetapi makan minum Dr. Han bagi kat dia. So duit kita boleh buat untuk yang lain pula. And there's another very good study that shows when women earns di dalam rumah tangga, dia compare the dual earners dengan the single earners. Dia kata indeks yang paling pertama naik dari sudut quality adalah pendidikan anak-anak. Maknanya dia compare, this is very strong and it's been replicated so many times. Dia kata, bila wanita ni mempunyai pendapatan sendiri, dia akan spend kepada pendidikan anak-anak dia. So, contoh paling senang katalah kalau misalnya nak hantar anak pergi tadika. Kalau mungkin suami kita saja yang bekerja, dia akan kata, dan isteri pun kata tak apalah kita ikut je lah kan suami kita tu. Hantar je lah kat tadika sebelah rumah ni kebetulan ada tadika yang mungkin tadika yang tak payah berbayar sangat kan, ataupun tadika yang untuk community macam itulah kan. Dan itulah, bukan nak kata tu tak berkualiti, tapi maksud dia kalau kita sendiri ada income suami kita kata hantar je lah tadika sini, kita abang saya hantar lah dekat tadika so and so macam tu. Lepas tu husband kita kata, oh itu mahal tu sebulan, tak apalah saya bayar. Tu jadi dia daripada tadika lagi lah kan. So dia boleh look into kata wang yang digunakan memang untuk pendidikan anak-anak Jadi so dalam konteks ini Dr. Han rasa kalau kita tahulah betapa pentingnya komunikasi dan kesefahaman itu, mungkin kita tak perlu berhadapan dengan the fact that kita earning more tu sebagai satu constant reminder kepada pasangan kita betapa inadequate-nya dia. Dan pula tu nanti mak kita sendiri cakap kena sindir-sindir lah pula, compare pula dengan menantu dia yang lain. Oh yang itu tu yang buatkan dia punya tekanan tu mungkin yang naik terlalu tinggi tu. Dr. Han rasa. Okay, so sangat menarik sebab ada memang nampak sangat ada dua faktor lah. Jadi mungkin dalam audience kita hari ni, pendengar ada yang mengalami satu daripada keduanya ataupun keduanya lah kan. Jadi ada cara nak handle dia lah. Maknanya yang saya dapat tadi dari Dr. Han, dari segi sudut dalaman faktor dalaman maknanya just between kita berdua, suami dan isteri ataupun mak dengan ayah kita kan. Maknanya mungkin mengikut tips Dr. Han tu, yang visible tu kita berikan the honor ataupun kehormatan untuk memberi makan kat keluarga tu kepada suami. Jadi kalau kita tarik daripada dia kan dari ni. Tapi dia ada bahagian lain satu tu Dr. Han. Jadi mungkin ni yang saya rasa sukar tapi wanita boleh belajar, iaitu letting go. Kadang-kadang kita nak juga brand ni, kita nak juga sedap macam ni, kita nak juga yang macam ni kan. Jadi bila macam tu, pasti kita suami tak pernah tolong beli kan, ataupun tak pernah nak ni mungkin kalau dia yang bayar juga, mungkin kadang-kadang setengah isteri suami tu dia bagi duit je. Maknanya dia tanggung tapi dia tidak beli. Ni duit grocery minggu ni, bulan ni kan, so dia bagi, dia masuk dalam bank sebab dia nak senang, dia tak nak fikir kan. Tapi sebab kita nak juga yang cara kita. Jadi mungkin salah satu lesson, tak kisahlah contoh apa pun, grocery ke kan, barang-barang dapur ataupun barang rumah ataupun bentuk rumah tu, satu faktor ialah satu wanita kena let go, saya rasa. Ataupun relax sikit lah kita punya kriteria kita tu. Kena fleksibel sikit tu. Fleksibel sikit lah. Sebab kita tak dapat semua. Kalau nak dibelikan, kita kena kalau nak semua cara kita semua, dia memang tidak berfikir macam kita. Dia memang tak tahu detail-detail dan sebagainya. Jadi itu satu yang menarik.
Jadi yang keduanya ialah yang bargaining tadi tu lah ya, kalau yang belum masuk tadi, bargaining power ataupun tawar menawar kan, ataupun bukan kira-kira kuasa menawar. Membeli. Sebab ataupun dalam bahasa simpelnya ya, kalau kita earn more, kita yang ungkit, kita ungkit. Kita ungkit sebab itu kita yang saya nak macam ni. Kan. Jadi mungkin dia akan jadi kurang masalah bila kita earn more ni daripada suami ni, bila kita decouple tawar menawar tu dengan kita punya duit tu. Maknanya dari awal lagi kita separate the fact that kita ni earn lagi pendapatan lagi tinggi, tak ada kaitan dengan kuasa kita dalam rumah. Okay. Macam decoupling lah, maknanya kuasa kita dalam rumah tu dia bukan ditentukan oleh duit yang kita bawa dalam rumah ni. Betul. Baik. Jadi kuasa yang ada dalam rumah tu dia ditentukan oleh syar'i dan sebagainya, ataupun atas komunikasi kedua-dua orang ya. Dan bukan ditentukanlah oleh duit tu. Jadi apa tu dia jadi mungkin tu salah satu cara nak kurangkan masalah ya. Sebab kita dalam perbincangan hari ni kita tidak deny, kita bukan nak suruh lelaki ni open minded. Jangan open minded, sebab kita tengok kajian dekat US pun jadi apa lagi orang Asia ya, orang Asia bukan orang Melayu Muslim sahaja, dia memang berlaku juga dalam konteks orang Asia yang lain lah, apa-apa bangsa dan sebagainya pun. Tapi kalau kita tengok Mak Saleh kat US pun psychological distress lelaki tu dia tinggi. Jadi ini sangat lah. Yang keduanya Dr. Ha, ya, persepsi masyarakat ni pula. Macam mana kalau yang Dr. Ha sebut tadi, keluarga yang mengungkit-ungkit. Mungkin kita okey kan, mungkin in fact setengah keluarga, setengah pasangan dia sekarang ni pasangan hebat-hebat, dia orang buat Microsoft Excel, dia akan buat dalam komputer, ini apa saya bayar ini sebagainya kan. Tapi masalahnya orang luar pula kan, mak kita sendiri ke, mak mentua ke kan. Kalau kita yang suami tu, mak mentua kita lah yang mungkin kan anak dara saya, anak kita ni deserve better ke dan sebagainya. Lah. Jadi macam sebagai wanita, apa kita boleh buat Dr. Ha untuk untuk ni lah, untuk Dr. faham. Okay, dia agaknya kan satu, dia banyak juga bergantung kepada didikan keluarga juga, dan banyak mana agaknya nilai yang kita letak kepada wang dan ringgit ni. Dr. Han nampak begitulah, okay. Dan kalau mungkin Dr. Han boleh memberikan ingatan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa mertua ni lah kan. Dr. Han dah jadi ibu dan Ustaz Zul pun dah jadi ayah mertua ni. Kita anak kita punya cara hidup dia orang tu, kita kena monitor dia jauh je. Kita jangan jadi intruder ataupun betul-betul ya, melainkan mereka minta tolong kat kita. Dan tapi kita tahulah juga ada masa dia memang perlu pertolongan, tapi dia mungkin pride dia ke apa, dia tak cakap dengan kita. Masa tu kita kena pandailah juga nak bertanya. Tapi as far as you boleh tengok tu kan, patutnya kita jangan terlalu intrusive, especially kalau misalnya dia orang dah ada arrangement sendiri tentang keuangan dia. Because Dr. Han bayangkan kalau misalnya mak dengan ayah Dr. Han ya, arwah Dr. Han, bapa memang dah tak ada masa Dr. Han kahwin, so it was my mother, ataupun pak dengan mak Ustaz Zul, if they interfere so much, susah jugalah kan ya. Mungkinlah kan sekali-sekali tu kadang mak kita tanyalah, kan kereta contohnya, ni nama siapa? Kan dia kan biasalah tanya, siapa yang bayar kereta ni? Kita tahulah dia nak tahu, so kita cakap lah yang sebetulnya. Dan kita kata tak apa mak, kata yang ini ni memang kita dah banyak bayar ni sebab dia dah bayar yang itu, kita katakan. So kita pun sebenarnya kena pastikan mak kita tidaklah menganggap lekeh anak menantunya ni ya, ataupun suami kita tu kan. Dan kita pun janganlah tunjukkan apa orang kata, Dr. Han satu masa awal perkahwinan, banyaklah nasihat kan, ada kena akaun yang sama, lepas tu kena buat lah kan, hari ni belanja berapa banyak. Dr. Han tak dapat buat, not in my family, not in my relationship dengan Ustaz Zul, sebabnya Dr. Han nampak he was so stressful then, kan. So kat Dr. Han, so in fact tak payah pun, janganlah satukan account, sebabnya I prefer not to know how much he has.
Something somebody may kata, mana boleh macam tu dah. No, I prefer not to know. Sebab but I trust that he will have enough. Kan he can manage his own, his own cents and ringgits tu while I manage myself. Cumanya dalam konteks ini kita kena telepatik sikit. Kita kena tahu apa gaya badan ke, expression ke, apabila he's in the red contohnya. Yang tu sikit-sikit lah. Yalah, sikit-sikit lah kan. Jadi kalau tengok dia yang menung je tu, maknanya mungkin ada lah tu kan. Tapi kita tak kata, apa lagi yang korang ni kan, awak ni mesti ada. Tak payah. Contoh, kita kena belajar, ini mungkin something yang Dr. Han rasa, you know your spouse better. Yang ni kita pun tak perlu cerita kat semua orang. Tapi kalau misalnya, perkara-perkara yang mungkin tak payah di luar daripada perkataan tu, dah jadi macam, apabila kita hidup dengan dia setiap hari tu, kita tahulah. So maknanya, kalau misalnya katalah Dr. Han bagi satu contoh. Tapi itulah, Dr. Han mungkin suka nak pergi beli barang tu sekali. Tapi kalau kita nak pergi sekali tu, kita kena ready macam ni. Kalau katalah tolak troli tu kan dengan anak-anak, anak-anak masukkan barang kan biasalah. Anak kita masuk-masuk. Dia kata ini ada lagi lah kat rumah, lepas tu dia letak. Okay. Kalau misalnya nak masukkan 3, dia kata yang ni 2 cukup lah. Kan banyak sangat pula dia letak. Apa maksud dia tu? He's really counting. He's a bit worried yang dia mungkin tak boleh nak bayar kan ya. Jadi kalau macam tu, masa kita nak bayar nanti dekat cashier, jangan tinggalkan dia. You just kena berdiri kat tepi dia tu. Backup dia. Kadang-kadang apa yang Dr. Han buat, orang tak nampak lah. But I just put in his hand a few notes kan, atau even my purse kan, bagi kat dia je, and then dia memang akan ambil lah kan. So maknanya, tapi kadang-kadang tak guna pun, tapi it's an assurance tau that I'm here. Backup. Yes, backup. So itu teamworknya. Dan kalau misalnya tengok another occasion, tolak troli tu, anak masuk 1, dia ambil lagi lah 2, 3. Yang ni nak tak ni kan. So maknanya dia memang ada surplus. Untuk tu you tak payah ikut dia. You just tunggu dia jauh je. Bagi dia. And you pun tahu lah cara dia cakap, cara dia jalan, cara dia tu pun. And these are things yang Dr. Han rasa mungkin some kind of wisdom yang kita kena ada juga. Tapi kadang-kadang tu, tadi tu Dr. Han kata, orang lelaki ni they tend to take for granted pula. So ada masanya kalau katalah pergi pasar ke, ni Dr. Han pernah buat lah ni, I got this advice from my sister, pergi pasar malam kan, parking kereta tu, tinggalkan your purse kat dalam. And then masa dah jalan tu, kata bang Hazat buat purse lah, tapi jangan dekat-dekat sangat. Kalau dekat sangat dia suruh kereta petang balik lah. Kalau dah dekat sampai kan, tak apa, dia kata abang ada. Okay, kita pun ikut dia lah. So kita pilih sayur. Lepas tu tengok dia tak keluar apa purse dia. Sebab that's, he was spoiled by me kan. Selalu kita je kan yang keluarkan dulu kan. So lepas tu kita pun enggol lah dia sikit. Tak buat apa. Okay, sorry. Boleh dia ni, dia bayar. Lepas tu ustaz kan, biasalah tu, Dek, kalau duit ni datang daripada purse akak tu, dia sedekah dia. Tapi kalau datang dari wallet kita ni, ini wajib ni. Kemarin lagi mengajar budak. Yalah, memang betul lah kot. Memang betul pun kan. Jadi so itu bagi mungkin lelaki yang alhamdulillah dapat lelaki yang sangat mengambil berat tentang tanggungjawab dia tu. And then so kita pula sisters mesti tolong dia lah menyampaikan tanggungjawab dia tu jadi, dan sebenarnya yang ini pun satu yang Dr. Han pernah dalam ceramah kat mana dalam alas sekali tu. And then lepas daripada tu ada seorang one of the audience nak saya jumpa dengan Prof. Okay, kata Prof, saya kan sebenarnya, dia kata saya tak nak datang Prof punya talk ni, dia kata sebab saya sebenarnya tengah sangat tajuknya pun bukanlah directly macam ni kan, tapi dia kata saya macam tengah down sangat ni. Tiba kawan saya lah kata, mainlah dengar Prof Halina ni. So dia datang jugalah dengan segala berat hatinya tu lah. Tapi actually Dr. terangkan pasal ni tadi. Pasal yang Dr. kata sebab Rijal Qawamun An-Nisa tu buatkan DNA orang lelaki tu dia memang akan serve you
and they actually sara you. So kita pula DNA kita kena sara. So maybe lah sekali-sekala tak apa kalau kita yang nak bayar semua benda, but not for too long. Kita mula rasa, you know, what am I doing ni kan? So, mula complain, mula macam-macam sebab tu tak sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita macam memang dia katalah kita ni pemaisuri, dia yang ni kan. Dan suami pula mula-mula tadi mungkinlah dia seronok, wife dia solehah, wife dia yang bayar apa semua. Tapi lama-lama dia pun rasa hilang harga diri dia. So this lady dia kata itulah bila cakap macam tu saya baru tengok sebab dia rupanya all this saya tahulah kat KL ni kena duduk bekerja. So dia yang akan bayar makan minum apa semua, anak sekolah apa semua. Husband dia rumah dengan kereta tu pun dah habis dah. Kan contohnya kan. So dia kata baru malam tadi saya memang benci betul tengok muka suami saya ni. Saya rasa dia sangat tak berupaya dia kata untuk sara keluarga ni. Semuanya kita. Malam tadi saya tak makan. Saya tengok je dia makan. Saya kata, lalu dia makan. Beras tu aku yang beli. Ikan semua ni, lauk pauk ni aku yang sediakan. Datang setan itulah. Kan. Tapi tengok esoknya tu dia datang ceramah Dr. Har tu. Baru dia kata, saya ingat Prof, saya kena, itulah yang pesan Dr. Har. Makan minum ni memang kena husband yang bagi. Ya, maknanya kalau kita pun kaya macam Elon Musk ataupun macam Bill Gates pun lah husband kita. Tapi bila bersuami isteri ni, kita kena benarkan suami kita. You know, remember I use this word deliberately. We have to allow him to actually look after you. Maknanya kalau dia mampu bawa balik ikan masin dengan orang kata dengan kangkung je, itulah yang Dr. Har makan. Tapi takkanlah kita Bill Gates ni lokek sangat kot kan. Jadi tapi janganlah kita rendahkan dia kerana itu saja kemampuan dia kan. Jadi dan husband kita ni pun sebenarnya dia pun kenalah juga pandai menunjukkan appreciation dia. Dia juga kenalah, janganlah pelak belagak. Yang ni Dr. Har tahu juga ni. Orang semua tahu yang husband ni memang gaji rendah lagi ke apa kan. Business not so good ke. Isteri ni gaji banyak lah tapi dia macam-macam. Kereta dia pakai besar. Business kemain cakap pun lagi besar. Tapi semua duit dia, duit isteri. So yang ini pun Dr. Har rasa kalau lah Dr. Har dapat husband macam ni memanglah lama dah Dr. Har kata out of my life. Tapi sebab I got somebody who actually appreciate, you know, and memang, you know, dia tu tadilah yang bila orang tanya, Ustaz tak rasa ke Ustaz ni bila Dr. Har kan, semua orang tak, so dia kata it's an open secret, everybody knows kan. And then so what? Tadi itulah so what? And especially bila agaknya Dr. Har faham bahawa apa yang Dr. Har berikan tu adalah sedekah. Jadinya itu sebabnya salah satu doa yang kami sama-sama lantunkan dekat padang Arafah ketika hari Arafah itu ya adalah ya Allah berikan kami kecukupan ya dengan perasaan kecukupan dengan jangan sampai harta itu menguasai kami ya, jangan sampai kami keputusan dan berikan kami rasa kecukupan. Rupanya there's two ways to become rich, you know. One is you have all the money you have, ada semua duit untuk semua yang kita nak, itu kaya. Ada satu lagi cara nak kaya, bahawa kita punya keinginan dan keperluan kita tu ya sentiasa below of kita punya earning tu kan, dan kita akan ada sentiasa ada surplus and you feel rich kan. Jadi balik daripada tu terus terang Dr. Har kata kita rasa satu perasaan yang sangat ringan ya? Ringan dalam konteks banyak betul tolak ansur kita tidak mengungkit pasal keuangan, jadi tak ada benda nak kita gaduhkan ya? Kalau adalah rasa macam kena saya ke yang beli? Bukan ke dia macam tu kan? Sebab kita kata, tak apalah ni peluang untuk sedekah lagi contohnya kan. Dan bila gaji tu, Hana, kita katalah ni dah 20 dekat 25 bulan kan selalu tu. Masa sebelum pergi haji tu agaknya kita rasanya, bila gaji ni? Memang ada terasa lah juga kan. Macam nak stretchkan sikit kan. Gaji ni bila nak masuk kan. Tapi bila lepas daripada tu, salah satu nikmatnya lah, tak perasan pun bila gaji. Tak tahu dia dah masuk balik. Alhamdulillah gitu kan. Dan Ustaz tu pernah sekali kan, dia dekat pejabat, dia kata
gaji dah masuk dia tu. Lepas tu orang semua kata, Allah Ustaz, saya punya dah habis dah Ustaz. Tadi. Jadi itu salah satu agaknya kan, rasa bahawa kita tidaklah sentiasa dihantui dengan cukup ke tidak ni ya. Sebabnya itulah agaknya ya, apabila kita melihat keuangan itu sebagai satu sumber untuk kita meneruskan amal jariah kita ini, jadi dia tidak menjadi satu apa orang kata faktor untuk dikonflikkan ya, bukan satu yang tempat kita nak cari gaduh, tapi rasa paling senang nak cari gaduh ni Fana adalah cakap pasal duit. Mesti gaduh. Kata dah lama tak gaduh kan Fana dengan your husband, lama tak gaduh. Nak gaduh cakap pasal duit, memang gaduh je lah. Ya, macam itulah sekali. Dia banyak boleh gaduh. Okay. Banyak pun boleh gaduh kan? Yes, of course. Dr. Hamunti kat situ dulu, Kok Fana nak sambungkan. Jadi saya nak bangkitkan semula. So menarik. So sekarang ni bagi yang baru join tu, kita sedang bincang tentang bagaimana peranan isteri lah kan. Jadi memang nampak sangatlah dalam berbagai-bagai isu dalam perkahwinan ni, memang kehemahan tu memang sangat penting lah. Membaca gerak badan suami tu macam mana kan. Tapi sekarang ni saya nak bawa balik. Okay, so sekarang ni kita asyik berbincang tentang situasi yang cantik lah, yang mana suami tu memahami, isteri pun pandai berkhidmat. Okay, percaya kalau kita ni dah dalam situasi krisis juga dah faham, maknanya dah kahwin 10 tahun kan. Jadi mungkin ada some of us kat dalam ni, dalam situasi tu. Dan memang dah jadi macam tu lah, kita punya hati pun dah berapi kan, tengok dia makan, oh enjoynya, kita lah masak, kita lah ikan semua tak reti pun nak beli, semua kita beli. Kita bayar ni, kita bayar bil elektrik, yang sikit-sikit dia bayar tu pun dia komplain kan. Jadi kalau dah sampai level tu kan, jadi macam mana ubat dia tu? Ubat ataupun dah sampai level yang dah sakit lah, macam mana nak patah balik? Ataupun mungkin salah satu caranya is nak ubah ke gaji tu sendiri, ataupun kita maknanya nak suruh dia cari kerja lain ke dan sebagainya. Macam mana? Untuk yang ingatkan yang puan isteri yang datang kat Dr. Har lepas dengan ceramah Dr. Har tu, dia kata okey Prof, lepas ni saya swap lah. Saya yang bayar kereta dengan rumah, dia yang bayar benda besar. Dia yang akan beli semua kelengkapan keperluan makan minum kami tu dan anak-anak dia kata. 2 bulan lepas tu dia call Dr. Har balik, because we exchange phone number. Dia kata terima kasih Prof. Dia kata of course taklah, banyak juga lagi isu, tapi saya nampak saya sendiri dah tenang. Dia kata kan, dan saya nampak suami saya pun semangat dia lebih lah. Betul macam Prof kata tu. Dia kata bila dia yang beli sayur, beli apa semua tu kan, saya nampak lah dia punya macam mata tu twinkle kan ya. Dia macam potted plant jugalah sebenarnya kan ya. Itulah sebenarnya air dan baja untuk potted plant tu, husband ni. Kita bagi dia trust tu, kepercayaan bahawa dia boleh sara kita. Kan? And then true pun, dia boleh sara. So okay, itu mungkin dalam keadaan dia begitulah, they can actually swap that kan, and that save the marriage lah insyaAllah. Katalah mungkin tak boleh nak buat macam tu. Contohnya suami ni memang kebetulannya kepala sikit ke, ataupun I do not know lah ya, sometimes dia gunakan duit tu untuk benda lain contohnya. I know of husband yang ada very expensive hobbies kan, jadi duit dia ke situ, padahalnya jam lah kereta kan bagi. Yelah macam-macam kan. Lepas tu mungkin yang ini ni perlu dinasihati. Jadi this is where your parents come in, supaya cara pengurusan keuangan itu sebenarnya kan, yang ini satu lagi, suami ni dia kena tahu bahawa priority dia adalah untuk menyara keluarga dulu, kan. Kemudian of course lah yang lain tu barulah berkah. Nanti dia akan banyak lagi dia dapat tu. The same RM1 ya, kalau kita mempunyai yang tu, Dr. Har nampak dalam konteks mungkin ya, suami macam Dr. Har, suami-suami orang lain juga kan. Alhamdulillah berkah tu dia punya rezeki tu pada pandangan Dr. Har, sebab dia bagi makan kita. Ya, bagi kan, Rasulullah kata kan,
rezeki yang paling ni bila disuapkan ke dalam mulut isteri tu. Kan? Itu tu. Jadi, tapi kalau misalnya suami ni dia tidak mengambil endah tentang nasihat Rasulullah SAW ni, jadi dia gunakan juga untuk perkara lain. Malahan yang ni satu lagi, dia ambil pula duit isteri dia tu. Kan? Jadi, dan isteri ni pula, yelah kan, dia rasa guilty lah kan. Ada pula yang kata, oh, I bagi you izin keluar kerja, so you kena bayar ke I. Oh, dia tu bukan macam itu. Kan? Sebenarnya duit kita memang duit kita. Tapi kita ni pun tidaklah kata kita seorang je yang nak kaya. Dan so nasihat kan, tolong nasihat. Kalau misalnya suami ni mungkin, selalunya kalau suami ni jenis yang menjaga batas-batas agama yang lain, yang bab ni mungkin mudah sikit lah nak nasihat. Tapi kalau yang lain tu pun tidak, maknanya solat pun tidak didirikan, yang asas-asas tu pun tidak, susah jugalah kita nak bagi nasihat yang ni. Jadi tapi jangan berputus asa. Dr. rasa mungkin yang paling penting macam Fana cakap tadi kan, anak-anak, macam mana kesannya kepada anak-anak. Okay, so anak-anak dia akan melihat macam kalau kita bergaduh, every time bergaduh pasal duit, every time kita ungkit, you tahu tak, I gaji I ni kan, semua anak tu ni semua I tau, you buat apa kan. Dan mulalah keluar perkataan-perkataan yang tak apa cantik. Anak mendengar dan anak memerhatikan. Sama ada anak akan hilang hormat kepada kita sebagai ibu, atau dia akan hilang hormat pada bapa dia, and that's not good sebenarnya. Jadi so yang itu tu yang agaknya perlukan, kita kena kadang-kadang adalah ibu ayah ni, yang ibu lah khususnya, tertekan sangat, dia akan cerita kat anak dia. Kan? Dan kalau cerita hanya sekadar cerita khususnya kepada anak-anak yang dah agak matang, tak apa. Tapi cerita kalau dengan memburukkan pula, mengata-ngata pula, yang tu dia jadi lain pula. Sebab mungkin kita mengata suami kita, tapi pada dia, kita mengata bapa dia. Kan? Jadi so ya Allah, jadi sebenarnya perkara ni message yang paling penting yang Dr. Han sampaikan tu, if we earn more, I think kita sebagai isteri ni mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan mana-mana area yang boleh ada gridlock tu, kita mungkin akan bertambung kat situ tu, kita kena prepare dari awal lagi lah. Kan? Contoh katalah kita nak balik kampung contohnya, kebetulan keluarga kita ni dekat, keluarga suami kita yang jauh. Kalau nak balik ni, kalau tak ada 500 tak payah balik lah, dengan tolnya lah lagi. Nanti kat sana kan kita yang kena beli makan minum, nanti pula anak buah datang, kakak abang kita datang kan, semua tu. So kalau tak ada 500 tak payah balik lah, contohnya kan. So kita sendiri kena bantu tu suami kita, sebab mak mentua, bapak mentua tu mak bapak kita juga. Jadi yang ini ni Dr. Han rasa satu yang kalau kita put aside, and then kita memang make sure that kita memang kena balik, dan kita sebenarnya yang menjadi, tak apa bang, kita balik juga bang, kan, abang bulan ni agaknya sempit sikit lah, kita katakan tak apa, saya top up. Tapi janganlah duk mengungkit pula lagi. Itu semua sedekah tau, Fana. Jadi kan Dr. Han rasa macam konteks ini memang perlu sangat. Dr. Han rasa nasihat-nasihat dan cerita-cerita sahabat, sahabiah yang harus kita ambil berat yang untuk memandu kita macam mana actually kita nak melayari lah kehidupan kita dalam konteks ini. Okay, Alhamdulillah. So kita dah discuss, saya tertarik lah antara yang portfolio shifting tu. Saya rasa tu memang nasihat yang sangat praktikal. Jadi kalau kadang-kadang jenis bayaran tu juga kan, macam Dr. Han sebut tadi, kajian menunjukkan kalau wanita ni earn more, keluarga tu wanita earn more, outcome pendidikan, maksudnya hasil pendidikan anak tu jadi lagi tinggi. Sebab ialah kalau suami bayar banyak benda kan, jadi pendidikan tu dia yang basic lah. Jadi bila isteri nak upgrade pendidikan jadi yang bagus sikit, yang macam bahasa Arab ke hafaz, tahfiz dan sebagainya, jadi kita yang boleh top up kat situ. Jadi ada pernah saya dengar Imam Syekh jugalah yang mengatakan suami bayar semua, tapi bila nak mengupgrade kualiti tu, isteri bayar. Maknanya makan dia bayar, tapi kalau nak makan sedap, top up sikit kita bayar.
Sabun kita bayar, tapi kalau dia bayar, contoh je lah, memang sekali kan, tapi kalau nak wangi softener, kita beli softener tu kan. Jadi kalau suami hantar tadika kemas ataupun tadika XYZ ke belakang rumah, kita nak pergi yang international lah, kita top up. Jadi macam mungkin isteri punya yang gaji lagi besar tu, dia jadi fungsi dia ialah upgrading punya top up. Bukan basic dan bukan baseline. Bukan baseline. Sebab baseline tu memang tanggungjawab, dignity, pride dan happiness, joy juga untuk husband tu kan. Jadi kalau cakap tak cukup je, memang boleh tercalar lah ego seorang lelaki kan, jadi juga. Jadi tu mungkin satu tips lah yang macam swap tu kan, macam Astro kan. Astro ni dia tak nampak. Jadi kalau kita bayar Astro, okey lah kan. Yang makan tu kita nampak kan, contohnya. Satu tip lah yang boleh, yang saya rasa saya sendiri belajar dengan Dr. Hari ni kan. So okay, so that, dan keduanya kepada anak-anak lah, saya rasa saya terkesan Dr. Har cakap tadi, kita mungkin rasa bercakap dengan suami, biasalah kita ada perasaan-perasaan kita kan, tapi bila anak yang dengar, dia tu bapa dia, jadi bapa ni dia impact dia sangat lain kan. Kalau kita tak ada pertalian darah kan dengan suami, ada up dia, ada down dia kan, tapi untuk anak, sosok suami tu, sosok bapa tu sangat penting. Jadi macam ibu memang ada peranan jugalah untuk mempamerkan ataupun teamwork lah untuk pamerkan sebuah sosok untuk husband tu lah. Jadi memang saya rasa ni discussion yang sangat penting lah untuk ni. Alhamdulillah. So sekarang kita dah melepasi 1 jam. 1 jam 10 minit. Kalau Dr. Ha ada apa-apa conclusion. Okay. Tajuk kita hari ni ialah pada yang mendengar, she earns more, so what? Jadi kalau pertama kali dengar so what ni bunyi macam so what kan? Apa salahnya isteri earn more kan? Open-minded lah. Kita sekarang ni dah zaman, dah tahun 2022 dah pun kan. Tapi itu bukan sebenarnya yang isi kandungan kita perbincangkan hari ni. Saya pun nampak pun dah ramai masuk lagi kepada yang hujung-hujung ni. Mungkin kita ulang sikit lah. Yang kita sebut hari ni ialah itu sebuah realiti. Gaji ataupun menanggung keluarga adalah satu realiti, ialah pride untuk suami, tak kisah bangsa apa pun. Ya, saya biarkan penuntut hal lah untuk conclude perbincangan hari ini. Okay, so dalam keadaan so what itu, sebenarnya masyarakat dia ada dia punya persepsi dan juga dia punya expectation lah, ya. Dan dalam konteks ni yang selalu mungkin menyebabkan suami itu merasa tertekan kerana dia akan dilihat tidak berupaya, ya, maknanya dia dipandang rendah, especially pula kalau kita sebagai isteri dan keluarga kita sentiasa mengingatkan yang itu pada dia kan. Jadi mungkin dalam konteks ni ada a bigger picture tau, ya, yang kita kena lihat. Satu, rezeki itu datangnya untuk keluarga itu tak tahu daripada mana datangnya tu. Saluran yang mana menjadi saluran yang besar. Secara traditionally kita kata patutnya suami lah. Ya, dan tentu sekali itu kerana Allah mengatakan rijal qawamun 'ala nisa. Itu menjadi satu motivasi untuk lelaki really find means of life, ya, untuk dia support diri dia dan keluarga dia, begitu kan. Dan masyarakat pun kata kalau you tak boleh support anak dara orang, jangan kahwin dulu, kan. So itu antara expectation. Tetapi kita kena tahu juga bahawa mungkin juga dalam konteks ini rezeki itu datang daripada isteri. Isteri itu yang menjadi saluran besarnya. Kebetulan dia mungkin anak orang kaya dan dia ada harta sendiri, ya, bisnes mak ayahnya sendiri. Tak mahulah sebut nama nanti kan ni pula, ya, tapi maknanya memang dah ada resources tu, ataupun mungkin dia dari sudut gajinya, ya, pekerjaan dia apa semua. Jadi kita kena terima itu sebagai satu sumber untuk keluarga, ya. Jadi it is not just untuk kita begitu. Dan bila kita melihat yang itu kan, Fana, dia tidaklah menjadi satu titik pertelingkahan dan persanggahan, ya. So kita, tetapi dalam masa yang sama mesti kena ada menghargai, rasa hormat menghormati. Ya, tak bolehlah juga you yang lebih, so I tak payah langsung sara you. Tak boleh lah juga kan. Dia tu yang tadi makan minum tu, biarlah suami menjara dengan apa yang dia ada tu, sebab dia bukannya
zero. Dia ada dia punya tu kan, tapi isteri ni pula kena. So it's more about that lah ya. Dan anak-anak juga kena melihat, ada family yang sumber pendapatan punya datang daripada anak-anak. Masa mak ayah tu membesarkan anak-anak ni memang kais pagi, pangkal pagi, kais petang, pangkal petang. Tapi bila anak-anak ni dah bekerja sendirilah apa semua, anak-anak ni yang memperbaiki kehidupan ibu ayahnya. Ramai yang begitu kan. Jadi kita lihat tu dalam perspektif tersebut. Yang keduanya, Dr. Har ada satu lah Dr. Har nak tutup ni. Sebenarnya kan ada satu riwayat ya, yang Dr. Har mungkinlah dalam tempoh Dr. dah berkahwin dah 30 tahun ya. So mungkin macam 10 ke 12 tahun yang lepas lah Dr. Har terjumpa hadis ni ya. Yang diriwayatkan ketika tu seorang isteri sahabat ya, namanya Zainab tak salah Dr. Har, dan dia isteri kepada Abu Zar ya. InsyaAllah Dr. Har ingat nama dua sahabat dan sahabat ni. Dan dia lepas balik daripada mendengar ya Rasulullah memberikan ya pengajaran ya, memberikan kelas dia macam tu, dan ketika tu ada kempen ya nak pergi berperang, dan Rasulullah kata ya, siapa yang ada mungkin ya sumber keuangan ataupun barang kemas yang nak diberikan kan untuk kempen perjuangan Islam ni, silakan dia alu-alukan. Jadi sahabiah yang nama Zainab ni balik rumah dia kumpulkan adalah harta dia, dia punya barang kemas nak bagi kat Rasulullah SAW. Ketika dia nak keluar, suami dia ya menegur dia, nak gimana tu kan ya. Suami dia tengok Dr. Abu Zar, kalau silap minta maaf, nanti kita baiki, kita akan cuba ni kan. Satu dan Zainab kata ni, saya tadi Rasulullah kata Rasulullah macam bagi macam perlawanan ya, siapa yang nak bagikan dia punya barang kemas ke wang dia untuk perjuangan Islam ni, saya nak bagilah harta saya ni kata. Betul Abu Zar kata sebenarnya lebih aula kalau awak berikan dan spend it on me and the family, macam tu lebih kurang. Betul kan? Dia kata oh ya, tak apa, nanti saya tanya Rasulullah dulu. Tu nak kata baguslah sahabiah dulu kan, tak sure je kita tanya Rasulullah kan, Rasulullah SAW ada bersama mereka. Lepas tu dia pergi balik kat situ, ketika tu Rasulullah SAW dah mengajar para sahabat pula. Jadi dia segarlah, dia duduk kat tepi pintu tu, dan ada seorang lagi wanita, rupanya nak tanya soalan yang sama juga. Dan Rasulullah nampak ada macam seorang, ada dua sahabiah kat situ. Rasulullah SAW suruh Saidina Bilal tanya ya, apakah keperluan mereka semua. So Saidina Bilal kata tu Zainab. Zainab siapa? Zainab isteri pada Abu Zar. Dia nak bertanya sesuatu. So Rasulullah suruh dia masuk balik, dan Rasulullah tanya kat Rasulullah, betul ke ya bahawa saya akan lebih aula untuk saya spend it on my family daripada saya berikan untuk perjuangan ni. Dan Rasulullah kata suamimu benar. Maknanya kan. So dan itu menjadi satu tentulah Dr. Har selama ni kata mungkinlah kan kita mungkin bacaan kita tak sama. So Dr. Har tanya Ustaz Zul, dia kata bang abang tahu tak hadis ni? Tahu, dia kata. Abang tahu bila? Ustaz Zul ni di Quran Sunnah ya. Jadinya kata abang tahu daripada dekat universiti dulu lah kata. Masa tu Dr. Har mungkin dah kahwin dekat 20 tahun kan. I said my God, this person, kalau Dr. Har lah kan yang jadi Ustaz Zul tu, Dr. Har bagi tahu hadis tu kat isteri Dr. Har ni, first night pun agak Dr. Har bagi tahu dah katanya tu dah ada hadis satu je ni. Tapi kenapa abang tak bagi tahu? Dia banyak cerita pasal hadis lain tapi tak pernah bagi tahu yang ni. So dia kata abang tak nak lah abang yang cerita. Nanti dia jadi ada vested interest lah kan ya. Jadi ada COI lah pula, conflict of interest. Tapi abang kata tak apalah, bagi hari jumpa sendiri. And he has to wait for 20 years before I jumpa hadis tu. So jadi masa tu Dr. Har kata, ya Allah, this man kan maknanya tidak menggunakan agama tu untuk tapi Alhamdulillah lah, maknanya tu dia katalah punya banyaklah punya sedekah sebenarnya kat abang dengan anak-anak ni gitu kan. And you know when you have that kind of environment, memang kan Fana, kita bukannya nak cari gaduh banyak mana you spend banyak mana, tapi kita setiap hari ya Allah lorongkan lagi lah ya untuk saya bersedekah kepada keluarga saya, begitu kan. Jadi mungkin itu antaranya
yang membuatkan she earns more, so what? Ya. Jadi itu yang Dr. Har concludekan lah, insyaAllah. Alhamdulillah. So maknanya lain sangatlah kita punya conclusion ni, masya-Allah. Saya rasa terharu sebab soalnya dari segitulah, maknanya satu keharmonian yang dah capai kan. Jadi memang dia jadi macam tak ada masalah, insya-Allah. Okay, thank you Dr. Har for the topic. Welcome. InsyaAllah. Thanks. Fana. InsyaAllah. Fana ada di Boston sampai bila? Sampai bulan Januari. So insyaAllah mulai Januari onwards kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah stay tune pada Instagram dan Facebook Mizan Sisters Official untuk program-program baru bersama Mizan pada tahun yang datang. Stay safe kepada semua dalam keadaan pandemik dan banjir di Malaysia tu. Saya doakan semuanya selamat, cukup makan dan bantuan kerajaan pun datang dengan keadaan stabil. InsyaAllah. I'm so sorry for what is happening dekat Malaysia, dan bagi yang selamat dengan keluarga, kita teruskan berdoa lah untuk sisters dan orang Malaysia dekat yang mengalami masalah banjir di Malaysia. Alhamdulillah. Dan selamat tahun baru. Kami di Mizan mendoakan, dan juga di Akademi Dr. Har sebab hari ini bersama dengan Akademi Dr. Har mendoakan anda semua mempunyai tahun yang lebih baik pada tahun depan. Amin. Dan sentiasa diberikan kecukupan. Alhamdulillah. Tak kisahlah isteri atau suami yang earn more. Biarlah kita money itulah sebenarnya Dr. Har. Money, so what? Duit dan sebagainya. Memang money itu punca masalah dan juga boleh jadi punca kebahagiaan jugalah kalau kita merasa kecukupan, insyaAllah. InsyaAllah. Good night Malaysia. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.